أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد. Baik tuan-tuan rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita telah maklumi, yang telah kita tahu, yang telah kita sedar atau tak sedar, kita telah melaksanakan satu kewajipan yang besar, iaitu dalam memilih pemimpin untuk memimpin kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan cari pemimpin ketua yang akan bawa kita masuk ke jurang. Kita akan cari driver kereta yang boleh bawa selamat sampai ke destinasi. Kalau orang Putrajaya nak pergi melawat Masjid Mekah di Gua Musang, driver tu kena tahu jalan sampai ke Gua Musang. Kalau banjir dekat dengan lentang di highway, dia tahu jalan pintas ikut Gombok Lama ataupun ikut Kelawang ke sebagainya. Tu barulah driver bah tu bagus. Tapi kalau dia hanya tahu jalan ikut highway Karak tu je, tiba-tiba tanah runtuh di lentang, maka terlentang kat situ tak sampai kita, rugi. Jadi yang kita pilih tu kita harap begitulah hendaknya. Tetapi apa yang kita harap, apa yang kita rancang tak sama dengan apa yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Tapi sebaik perancangan ialah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menang dia menanglah, ujian bagi dia. Yang tewas walaupun menang tetap juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu seorang imam, seorang pemimpin, dia perlu melaksanakan keadilan dengan sebaik-baiknya. Apabila dia telah menjawab jawatan sebagai pemimpin, sebagai ketua, wajib dia laksanakan kewajipannya dengan seadil-adilnya. Al-adlu fir ridha wal ghadab, kata Nabi. Hendaklah kamu berlaku adil kepada penyokong-penyokong kamu dan juga pembangkang-pembangkang kamu. Maka kamu akan selamat dunia dan juga akhirat apabila kamu boleh berlaku adil. Macam imam sembahyang lah. Imam sembahyang tu sebagai penguasa ataupun sebagai pemimpin, maka dia kena adil kepada orang di belakangnya, iaitu rakyat yang dibawa jemaah berkenaan. Walaupun dia hafaz Al-Quran 30 juzuk, tapi tak sesuai kalau dia baca surah Baqarah sembahyang zuhur. Kerana di belakang ada sebelah kita tadi ada OKU. Dia tak boleh duduk bawah, kena duduk atas kursi. Ada juga nampak macam tidak OKU tapi jalan bokok-bokok dah, sakit lutut, sakit pinggang. Macam ki. Sakit pinggang dia. Kalau berdiri lama-lama dia akan muparokah. Gitu juga hal lain. Jadi Tok Imam kena adil. Walaupun kamu kuat, kamu muda lagi Hazri, umur 40 baru lah, pinggang kuat, bini 2. Niat 2. Niat 2 berdasar je pun. Niat 2. Mana dia tak boleh baca Baqarah. Dia baca surah-surah lazim yang biasanya. Dia baca surah apa dia? Membaca sendiri senyap-senyap. Baca surah apa? Qul huwallah. Alhamdulillah, ki pun nampak duduk tengah semaya best kata. Tengah semaya tu buat best. Hak okey buat leh Jepun. Cing. Kalau ambil gambar nampak leh tadi. Maknanya Tok Imam pun dia kena jaga adil, keadilan tu. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Begitu juga orang kuliah. Dah tahu dah orang lapar makan nasi tengah hari ni. Lepas zuhur tu sebelum pukul 2 mau kena berhenti sebab orang lapar. Tu hing-hing dia lah tu. Hing dia. Hari ni makan pula. Makan apa ni? Ki.
Patin poyok pula. Okey, kita akan berhenti 5 minit pada sekarang. Patin tak boleh lama-lama dia culah, dia akan lari. Maksudnya keadilan tu semua sekali kena buat. Jangan kita nampak pemimpin yang baru nak angkat sumpah. Kita sendiri pemimpin keluarga pun sama juga. Isteri duk balas dengan kita, duk ngepek, duduk beletir dengan kita. Ujung bulan kita pun tak bagi nafkah sebab suka beletir. Tak boleh. Itu nafkah dia kita kena bagi. Hak beletir tu hak dia. Mu nak dengar, tak nak dengar, start motor keluar. Itu je. Tak payah duk gaduh dengan apa. Kan saya nak buat Umar yang diletiri oleh isteri dia. Kat luar dia lah bengking sekali. Berbalik kat rumah, dia bukan takut kat bini, tak. Tapi dia kata tak apalah, biarlah dia. Dia duduk kat rumah penat, duduk mengasuh anak kita, duduk masak untuk kita, mengandung zuriat kita. Dia nak bebe sekali-sekala, kau tak biarlah. Kan ada sahabat lagi jenguk dia kan, nak pergi mengadu bini suka bebe. Dengar-dengar saya nak apa saya nak rumah pun tengah kena bebe kat bini. Saya nak rumah tunduk. Mengangguk, okey. Jen dia kata ada. Dia pun nak balik tiba-tiba pijak perempuannya. Pelopong bunyi. Umar pun keluar tengok. Mungkin mana? Mengitar. Dok. Ya Khalifah, dok. Aku nak mari mengadu. Bini aku ni suka bebe. Tapi aku tengok kau kena bebe pun tak apa sama. Kita serupa. Jadi aku balik nak dengar pula lah bini aku duk bebe apa kat rumah ni. Jadi walaupun dia bebe macam kita, dia tak sokong kita lah. Tak setuju dengan apa kita buat. Tapi nafkah wajib tak kena adil dekat dia. Mana yang ada isteri hak yang kedua walaupun senyap walaupun apa kena berlaku keadilan. Adil bukan sama banyak Adil bukan sama banyak. 50 sama 50. Adil dalam arti kata ialah menepati apa kehendak dia, cukuplah. Kalau kata yang pertama tu berat dia 120. Hak yang kedua tu beratnya 60. Dia punya berat. So baju yang kita tempah untuk yang pertama tu sudah pasti 5 meter dan ke atas. Yang kedua tu 3 meter sahaja. Nampak macam tak adil. Sebab 3 dengan 5. Tapi itulah keadaan sesuai dengan body dia. 36, 26, 40. Yang tu 80, 80, 85. Yang faham-faham tak faham diam. Mananya besar yang pertama. Yalah besar lah baju kita bubuh lama dah. 30 tahun duk baju yuria, baju gula, baju macam-macam baju dah isi tapi orang adil tu tak kena adil. Kesamaan tu kena ada. Bukan sama banyak tapi sama rasa yang dia rasa. Tu maksud keadilan. Baik. Tu kita sebut sikit sebagai pesan Nabi SAW kepada kita semua. Dan saya teringat juga sebelum kita baca hadis ke-14 ni, katanya Sahal dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Sahal ni ialah seorang ulama besar sezaman dengan Sufyan As-Sawri dulu, seorang wali Allah. Kata dia fi muhabbatillah, pada kasih kita kepada Allah, alamatu hubbullah ialah hubbul Quran. Tanda kita sayang kepada Allah, kita sayang Quran, kita cinta Quran. Maksudnya Al-Quran itu kalamullah. Mana bila kita sayang kepada seseorang, kita akan ikut kata-kata dia, kita akan dengar kata-kata dia. Maka kalau kita sayang kepada Allah, kata Sahal, tandanya ialah kita cinta Quran. Cinta Quran itu adalah dengan baca Quran. Kita wajibkan atas diri kita untuk baca Quran setiap hari walaupun satu ayat. Kita wajibkan. Boleh tak? Boleh. Namanya wajib aradi, wajib yang mendatang. Sebagaimana kita wajibkan duha, wajibkan tahajud, wajibkan witir. Allah tak taklifkan atas kita, tak bagi beban atas kita dengan sembahyang sunat tu. Tapi kita oleh kerana kita ni malasan, maka kita bebankan dengan wajib aradi dia panggil. Wajib yang mendatang. Atas kita je wajib. Kalau kita tak buat berdosa. Tetapi kita boleh qada. Maksudnya kalau kata terlepas tahajud malam, kita wajibkan atas diri kita 2 rakaat satu malam. Tiba-tiba malam tu sudah orang azan subuh. Maka esoklah lepas duha, waktu duha tu, kita pun qada lah sembahyang tahajud. Boleh? Boleh. Sebab apa? Sebab kita memang kalau tak paksa tak jadi. Maka kita paksa. Begitu dengan Quran. Aku wajibkan atas diri untuk untuk baca Quran setiap hari. Berapa ayat? Berapa ayat atas kita lah. Jangan kita taklifkan atas kita. Kita wajibkan yang kita tak mampu. Aku wajibkan diriku baca Quran hari ini setiap hari ialah satu juzuk. Mampu tak mampu kita kata? Okey, boleh mampu. Tapi dalam keadaan kita sibuk kerja dan sebagainya, kita jangan berbuatlah 1 juzuk. Aku wajibkan atas diriku baca Quran setiap hari.
Satu ayat ke? Yasin, dah baca Quran. Alif Lam Mim, baca Quran. Nun, baca Quran. Qaf, baca Quran. As-Sad, baca Quran. Janji kita taklihkan dulu. Kalau kita kata, aku wajibkan diriku 30 juzuk. Mampu. Sebulan Ramadan pun tak lepas 30 juzuk. Ini kan setiap hari tak lepas. Tak lepas. Itu janganlah dengan yang mustahil. Dengan yang biasa. Mana kita wajibkan. Itu tanda kamu sayang Allah. Kata Sahal. Wa alamatu hubbul Quran, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kamu sayang kepada Quran, kamu sayang Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi selalu baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu akan Quran kerana Quran datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada yang membaca dia. Dia akan tolong kita, akan bantu. Ya Allah, kau jangan seksa pulang bin pulang ni. Dialah yang hafal Al-Quran dulu. Dia baca Quran. Dia baca kalam engkau, ya Allah. Adakah tergamuk engkau nak menyiksa orang yang baca Quran, yang baca kalam engkau, ya Allah. Dalam tubuhnya ada Al-Quran, ya Allah. Dalam tubuhnya ada Fatihah, ada Qul Huwallah, ada An-Nas, Al-Falaq dalam tubuhnya. Takkan kau nak suruh malaikat godam yang ada kalam engkau, ya Allah. Sebab tu kita hafal Quran biar duduk jadi sebati dalam diri kita. Tubuh kita jadi satu kalimah. Tubuh kita. Maka bila mereka nak godam tengok kalam Allah. Bila tengok kalam Allah di tubuh kita, mereka tak berani godam. Tak berani nak pukul. Tak tergamuk dia nak pukul. Dia macam beginilah kita tetamu datang rumah kita. Kita ada anak 2-3 tahun yang pandai berjalan. Dia pakai pampers. Lepas tu kita bawa air teh tarik, teh, kopi ke, kawan kita jamu dia buat kek sikit, biskut ke apa, keluar. Masa tu jugalah anak kita yang 2-3 tahun dia akan keluar. Dia pakai pampers, tak pakai baju, dia buat nyenyi. Dia ambil biskut, dia ambil, dia baling tu. Kita duduk kacik gigi geram, nak marah. Nak rotan depan orang. Ish, siap kau. Orang ni balik depan ni, siap kau. Nanti kau mampu aku. Geramnya kita, gigit tu bengkok gigi palsu. Tapi kita tak pukul depan orang. Anak kita takkan pukul. Kenapa ni? Kakak, tengok adik ni kakak. Tak pakai pampers, tak pakai baju ni. Ambil ni kakak. Slow dia kakak. Dia tu nak marah tu. Sebab kakak dia tahu duk main game tu. Dia biarkan adik dia macam ni. Mari dekat tetamu ni. Tapi dia takkan rotan kakak. Dia takkan rotan anak dia ni. Sebab apa? Sebab meraihkan tetamu. Macam tu juga. Bila Quran tu sebagai tamu duduk diri kita. Mereka nak godang Allah. Ada Qul Huwallah. Bagi belah ni ada Al-Falaq. Bagi belah ada An-Nas. Bagi belah ada Al-Muluk. Semua tubuh dia penuh dengan Quran sebab dia baca Quran dan hafal Al-Quran. Itu syafaat tu. Sebab tu baca Quran. Kalau sayang kepada Nabi, tandanya ialah kita baca Quran. Wa alamatu hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnatihi. Tanda kamu cinta Nabi, kamu cinta sunnah dia. Kamu sayang sunnah Nabi. Apa hak Nabi buat, kita cuba buat. Apa yang Nabi makan, kita cuba makan. Apa yang Nabi berjalan macam mana, kita cuba tiru Nabi berjalan. Nabi tidur macam mana, kita buat. Nabi buang air macam mana, kita cuba buat. Sesempurna yang mungkin, itu tanda kita sayang Nabi. Tapi kata, aku sayang Nabi. Tapi Nabi buat, Nabi makan tangan kanan, kita tak makan tangan kanan. Nabi baca doa, kita tak baca doa. Nabi sebut Alhamdulillah, kita tak sebut Alhamdulillah. Mak sayang apa? Kalau mu sayang, mu akan ikut jejak Nabi SAW. Itu tanda dia. Kita mesti ada tanda. Kena ada tanda. Tanda sayang kat orang ni. Tanda benci kat orang begini. Mesti ada tanda, mesti ada ciri-ciri dia. Jadi, alamatu hubbun Nabi SAW ialah hubbu sunnatihi. Suka sunnah Nabi. Tengok, kita nak tengok, kita start daripada ujung rambut orang tu sampai ujung kaki. Kita tengok fizikal Nabi dulu. Okey, Nabi tubuhnya tinggi lampai, tidak gemuk, mana ada bulu dada, keningnya bertauk, janggutnya satu genggam, kemudian Nabi jalan membongkok ke hadapan. Itu fizikal. Ada benda fizikal yang kita boleh dapat. Ada benda fizikal yang mungkin kita tak dapat. Nabi tinggi lampai, kita yang kemetok. Saya buat apa? Nabi ada bulu dada. Kita tak ada bulu dada. Tak nak buat apa. Bolehlah cari kelawar sembelih. Bubuh darah kan. Bubuh minyak apa? Minyak bom ke. Minyak sapi ke. Tapi jangan buat macam saya. Saya cerita dulu lah kan. Bubuh tidur mengiring tu. Habis minyak dekat di tetek. Bukan bulu dada. Bulu tetek jadi tak. Itu sebab nak suruh tumbuh bulu dada. Itu tak perlu sebenarnya. Tapi ada kata kita nak. Macam jambang kita tak ada. Kita tanam. Bukan tanam lah. Cari minyak apa-apa. Minyak bom ke apa.
supaya dia lebat, supaya nak tiru sunnah Nabi SAW. Kemudian kening Nabi bertaut rapat. Takkan kita nak buat macam mana tahu rapat kan? Contoh ya. Yang fizikal kita kena, oh Nabi tinggi lampai, Nabi tidak gemuk, tidak kurus. Maka kita cuba usahakan supaya kita jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus sehingga tak mampu untuk buat ibadat. Kurus sangat. Tapi gemuk sangat pun tak mampu juga. Tengok ke bawah tak nampak ibu kaki. Itu masalah lah. Kita orang lelaki kena tengok ke bawah, kalau nampak ibu kaki tu kira okey lagi lah tu. Tapi kalau tengok ke bawah ibu kaki tak nampak, ada masalah perut. Maksudnya kalau perut tu kenyang sangat, lepas ni tak boleh makan lah. Rugi lah. Masa lepas ni kena tonggek ke belakang sikit, tengok. Ustaz, nampak ibu kaki? Boleh makan. Maknanya kalau kita tak nampak ibu kaki tu, perut kita buncit sangat lah. Bila buncit sangat tu mungkin boleh bawa penyakit. Wallahualam. Ada yang kurus pun ada penyakit, ada. Sebab apa dia tu kurus? Kena penyakit dah tu kurus dulu gemuk Ustaz. Macam-macam lah. Kecil manis, darah tinggi, kecil masam, kecil keluar semut, macam-macam lah. Contoh dia gitulah. Jadi, itu fizikal. Segi pakaian pula kita tengok daripada hujung rambut Nabi SAW sampai ke hujung kaki Nabi. Atas kepala Nabi, Nabi pakai apa? Nabi pakai serban, Nabi pakai kopiah, Nabi pakai celak, Nabi pakai celak, janggut Nabi kemas, turun ke bawah lagi, apa lagi? Nabi pakai jubah, Nabi pakai gamis, turun bawah lagi, Nabi pakai capal. Kita cuba belaka tu. Tiru semua sekali. Pakai serban macam mana, lilit serban, macam mana ada kopiah, macam mana ada penutup kepala, macam-macam sampai habis. Tengok pula perbuatan Nabi. Nabi makan pula. Makan macam mana? Pegang tangan kanan. Ambil makanan yang paling dekat. Baca bismillah. Ucap alhamdulillah. Oh macam tu Nabi. Nabi masuk tanah. Masuk kaki. Keluar kaki kanan. Keluar saja Nabi baca. Ghufranaka ya Rabbana. Alhamdulillah. Azhaba anna hadha wa'afani. Baca doa. Masuk tanah. Baca doa. Oh macam tu. Nabi nak tidur. Ambil ismayah. Ada kelak. Baca 3 rukuk. Nabi mengiring kanan. Pinggul kiri di atas. Dan tangan kiri atas pinggul kiri. Menghadap ke arah kiblat. Mana kita ambil satu persatu sunnah Nabi, kita cuba adaptasikan, lakukan, amalkan dalam kehidupan kita. Itu tanda cinta Nabi. Bila kita buat macam tu, ciri ni akan nampak di hari kiamat nanti. Pada mahsyar, Nabi akan nampak ciri-ciri. Nabi akan panggil. Ya umat aku, ya ummati, ta'ali hina, ta'al. Mari sini belakang, mari sini. Mari duduk dekat dengan Nabi, sebab Allah nak kira dah ni. Allah nak hisap dah. Kita akan hisap dulu ni. Hak lain kemudian. Walaupun Nabi Adam awal, Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, semua awal. Tapi kita, umat aku, umat Muhammad SAW, mari link utama ni, Allah nak kira dah ni. Allah pun kira satu persatu. Kira lepas. Habis lepas apa ni, APMN pula, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Bila kiamat nanti dia dah ada lebih kurang 13,000. Sasaran 2040. Saya tengok siapa KP masa tu? Oh, Datuk Seri ni Kamaruddin Yunus. Dia bawa semua orang ke syurga. Cepat terus masuk syurga. Contoh tu hak molek-molek lah. Mesti contoh aku. Takkan contoh orang lain. Takkan jaki tak pernah sabar nak pecin dah. Tak pernah sabar. Bila Ustaz bila jadi KP Ustaz? Kata tunggu semua orang lain mati tinggal aku seorang. Boleh jadi KP ya. Bukan laluan kita. Tak sedap mepi lah. Muka tidak laluan kita. Tapi kalau Allah kata tak mustahil lah bagi dia. Tapi laluan tu tidak ke situ. Laluan kita sini. Kita nak bawa orang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Hak manusia tu kita kesampingkan. Hak manusia tengok kita tu manusia tilik. Saya tak kisah sangat hak manusia ni, kita takut Allah. Perhatian Allah tu tidak tertumpu kepada kita dengan tumpu rahmat. Allah tengok kan dalam hadis tu, innallaha la yanzuru ila salasatun la yukallihimullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. 3 golongan manusia yang Allah tidak melihat mereka melainkan dengan kebencian. Allah tidak bercakap dengan mereka dan Allah tidak memaafkan mereka. Wala yuzakki. Zaki ni maksudnya melansaikan segala salah silap. Zaki, zakat tu menyucikan harta. Zaki ni bukan cuci, ni zakiyun, cerdik. Tu cerdik, zakiyun. Kalau zakarun lain. Zakiyun tu cerdik. Zakat tu kecerdikan, kepintaran. Kalau zakaun tu maksudnya ialah pembersihan, penyucian.
Jadi Allah tak sucikan dia, salah dia. Bahkan bagi mereka azab yang amat pedih yang disebut oleh Nabi, iaitu syaikhun zanin wa mulkun kazzabun wa ailun mustakbirun. Lelaki-lelaki tua yang penzina, yang tak sempat taubat kepada Allah, Allah benci kat dia, Allah tak tengok dia pada hari kiamat. Bahkan bagi mereka azab yang pedih. Begitu juga raja yang kazzab, raja yang menipu. Raja ni maksudnya penguasa. Penguasa tu masuk kita. Kita ketua keluarga kita tipu, kita ketua majikan kita tipu, kita naik jadi menteri kita tipu orang dan sebagainya, maka Allah tak akan tengok dia pada hari kiamat. Allah benci kepada mereka ni. Kazzab, manifesto lain tapi tak buat. Tu berdosa belaka tu. Kemudian yang ketiga, ailul mustakbirun, orang yang fakir tetapi sombong. Allah benci. Kau dah fakir miskin tapi kau sombong ya. Sombong yang kau berjalan berlagaknya engkau makan bermewah-mewahan. Mewah macam mana? Makan sikit tinggal banyak ni teh tarik. Tinggal. Walau dia susah je minum free je kat surau Darul Ilmi je pun. Tapi tinggal. Contohlah. Kalau yang terasa. Tapi tak ada sini aku tengok habis belakang air kopi yang buat tu. Dia okey lah. Licin, dia okey lah. Jangan tinggal. Kecuali sampah sarak di bawah kan. Debu-debu teh, kopi dia okey lah. Ada setengah kawan-kawan kita, nasi belauk ke nasi apa dia akan tinggal betul. Memepek dia. Tak saya. Apalah, bukannya cabai kalau kata pedas. Macam saya tak boleh makan pedas, tiba-tiba campur dengan pedas. Saya akan tolak tepi lah. Tapi kita tolak awal lagi. Ni dia makan-makan, tolak tepi. Memang tabiat dia. Tengok makan nasi kabur macam tu, nasi dagang macam. Dia kata, aku sedap, aku suka sangat nasi kabur. Tapi, portion yang dia tinggal tu mesti ada membazir. Itu perangai ni yang disebut oleh Nabi, Allah tak akan tengok, bahkan Allah benci kepada mereka pada hari kiamat, bagi mereka azab yang teramat pedih. Jadi tolong ingat baik-baik. Baik, kita baca satu hadis pada tengah hari ini sebelum kita mematinkan kita. Ini baca ni? Ambil mic tu. Hadis ke 14. Hadis 14. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun la yaslamu li dinin dinuhu illa man haraba bi dinihi min shahikin ila shahikin wa min hujrin ila hujrin hujrin wa ila juhrin fa in kana dhalika kadhalika lam tunalil ma'ishatu illa bi sahatillah fa idza kana dhalika kadhalika kana halakur rajuli ala yaday zawjatihi وولده فإن لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على يدي أبويه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي قرابته أو الجيران قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال يعيرونه بضيق المعيشة فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها نفسه رواه البيهقي. Baik, hadis yang panjang tapi sini ada satu sahaja yang utama sekali, iaitu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan wahai orang yang beriman menyia-nyiakan kamu, membinasakan kamu kerana kamu mengikut kehendak isteri-isteri kamu, anak-anak kamu, harta-harta kamu, menyebabkan kamu lara dan lalai daripada ingat Allah. Kalau kamu buat demikian, maka kamulah orang yang rugi. Itu sebenarnya. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW, iaitu akan datang zaman, satu ketika akan datang kepada kamu wahai manusia, yang mana di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya. Mana hidup dalam masyarakat iman tak akan selamat. Lalu mereka terpaksa haraba bidinihi min syahikin ila syahikin. Terpaksa pergi ke satu gunung, ke satu gunung, ke satu lurah, ke satu lurah. Min juhrin. Juhrin itu lubang. Tapi diterjemahkan sebagai gua-gua. Mana manusia nak masuk lubang. Macam mana tak? Mana kita dengan agama berpegang kepada agama dalam masyarakat. Orang tak nak terima agama. Maka kita tak boleh nak buat. Maka kita pun lari ke gunung, lari ke gua-gua. Fa in kana zalika lan tunalul ma'isha illa bi sakhatillah. Maka ketika itu hidup kita dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala.
Zaman itu telah tiba, segala mata pencarian hidup tidak dapat diperoleh kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah. Nak buat semua rasuah, seleweng kuasa, kilang arak, kilang judi, kilang betina, itu pusat pelacuran, GRO. Itulah semua-semua pendapatan yang berlaku pada masa itu dengan kemurkaan Allah. Itu sumbernya Allah murka semua. Sumber-sumber yang halal telah tak ada lah. Pada ketika itu di akhir zaman. Di akhir zaman. Sebab orang-orang agama dah tak boleh duduk dalam masyarakat. Dia terpaksa lari dah pergi ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Terpaksa beramal dengan ilmunya di sana. Jadi dalam masyarakat rosak habis. Bila tak ada orang agama, maka dia akan rosak. Percayalah. Kalau kita biarkan, sebab tu orang kata dulu, masa kita nak tubuhkan kebajikan Qur'an asal nak tubuh cawangan agama dan kerohanian maritim, camar. Asal nama dia camar tu. Cawangan agama maritim, camar. Dia mengatakan jadi cemar pula ustaz. Tu kita pun tukar kerohanian. Jadi kera pula. Banyaknya songai kan. Dulu kagak kok agama akan tentera. Kalau tak ada kagak pada ketika itu, pada sampai sekarang, memang boleh hidup, tak ada masalah. Tak ada ustaz semua boleh hidup. Hidup je maritim tak ada ustaz. Tapi macam mana hidup dia? Ni hak Nabi sebut ni, sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam masyarakat itu tak ada orang agama dah keluar lari semua lintang bukan pergi ke Bukit Bukau, dah tak ada dalam masyarakat. Masyarakat akan porak-peranda. Hidup penuh dengan rasuah, hidup dengan dalam keadaan tipu orang, khianat ke orang, rogo sana sini, maksiat. Percayalah, ia akan berlaku. Bukti dia pada zaman sebelum ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada kerasulan lagi. Bagaimana manusia hidup zaman jahiliah? Bunuh membunuh, siapa yang kuat dia lah berkuasa. Siapa yang kuat hidup macam zaman-zaman purba kala. Yang kuat itulah penguasa. Siapa yang kuat ada geng dia, maka dia akan jadi penguasa. Kejap dia akan tumbang orang ni, dia akan naik orang ni balik. Sebab tak ada orang agama, tak orang nak betulkan. Sebab tu bila ada agama, jadi tawazun, penimbang. Dalam ada orang agama pun, orang yang faham agama pun masih banyak lagi maksiat. Jangan kira agama buat maksiat lagi. Yang tidak ada agama yang buat maksiat ni, maka berleluasalah. Kata Nabi, inilah akhir zaman. Manusia akan ambil hak orang tanpa sebenar. Dia akan mencuri, akan merampok, akan merogoh, berzina dan sebagainya. Jadi apabila ini telah terjadi, maka kebinasan seorang itulah dari sebab dia mengikut kehendak isteri dan anak-anaknya. Puncanya ialah ikut kehendak dia. Sebab kebiasaan kita akan tewas dengan kehendak isteri, anak-anak, dengan pujukan dia. Kebetulan ada hari Selasa ada kuliah dekat rumah kita kan di surau, dan malam tu juga ada pasar malam di Presin 2 kan. Contoh kan, bini kata, bang nak makan ayam rangka bang, ayam rangka celup tepung lama tak makan, semenjak PKP tak makan lagi bang. Abang beli yang pedah-pedah yang spicy ayam nak 2. Kata bini je, tak boleh malam ni, tak boleh malam ni ada orang yang ada kuliah maghrib. Alah bang, ayam nak makan lah bang. Dia buat blender gitu. Dia buat blender. Alah abang Ki. Kena pula saja. Sambil-sambil duduk saja dah. Ataupun abang men. Kita pun okeylah. Tak pergi dengan kuliah, nampak tak? Sepatutnya laki dia pergi dengan kuliah tu. Di Presin 5 tu. Dekat dengan Presin 2. Patutnya suami kata, okey, kalau awak nak makan ayam rangka ke, kata rebah rangka pun saya beli tapi malam esok. Tu macam tu, dia lelaki pun ikut. Oleh kerana ikut kehendak isteri, ikut kehendak anak-anak dan sebagainya, ini yang menyebabkan kerosakan akan berlaku sebenarnya. Sebab bila hanya ada seorang yang mengajar, yang lain tak faham agama. Macam mana nak hidup agama? Kita faham agama, kita balik Putrajaya, nak balik mengundi pun tak. Kita pun balik, jumpa ramai-ramai sepupu sepapak kita pun duduk merata-rata, jumpalah di rumah orang tua kita. Dia pun mari nak salam, sebab lama dah tak jumpa, tak salam raya pun tak balik, PKP dan sebagainya. Tiba balik pilihan raja, semua balik ni. Maka sepupu kita yang perempuan hulur tangan nak bersalam. Kita kata, tak apalah, maaf je lah, tak payah salam. Oi, kau sombongnya sekarang, mentang-mentang duduk Putrajaya. Oi, tak nak salam dah dengan kita orang. Sepupu kau je, bukan orang lain. Tambah pula sepupu lain. Alah salam je lah mak. Engkau berkira betul. Kita tahu hukum dia haram. Kita dah dengar dah. Ustaz tu tak ni duk ajar dah. Tapi kita nak
Yang lain pula support supaya salam. Alah, dulu kau dengan dia mandi telanjang aja pun. Alah, dah besar-besar ni takkan tak boleh salam. Salam je lah. Dia pun bukannya ada orang lain. Dia janda available tu. Sepupu kau juga. Dia kata, lah. Kita yang nak amal agama bila ada, ada, dia panggil bukan interaksi apa? Konfrontasi, keberantakan. Yang tu kata boleh, kita kata tak boleh. Dan dia benci kita pula. Arwah ayah saya ni, arwah ayah. Sampai dia balah dengan anak saudara dia, siapa tak bertegur pula. Sebab dia tak nak salam dengan isteri anak saudara dia. Dia nak salam, dia tak apalah. Pacu maaf lah. Ayah saya dulu. Dia memang dia tidak orang agama tapi dia kuat agama. Dia tidak orang agama tapi dia kuat agama. Sampai kata, tak nak salam, saya tak nak lah. Nak pergi ziarah pak saudara awak, nak salam tu, awak malukan saya. Dia orang Kuala Lumpur, dia tak faham. Anak saudara tu faham, tapi dia tak faham. Sebab kita anak saudara kita bolehlah salam. Tapi isteri anak saudara tak boleh. Tak boleh kita kata, anak saudara. Itu anak saudara sabit dia panggil. Anak saudara yang ada kaitan kita dengan kita. Dia tak boleh. Kamu tu hola, ayah saya kata, tak apalah, maaf lah. Pak Su mak ada. Gitu lah lebih kurang. Dia kecil hati masuk dalam bilik, tak keluar hari raya. Menangis, kenapa? Sebab pak saudara awak sombong lah, kita hulur tangan, tak nak sambut lah. Tak boleh yang sebab dia ni gini-gini hukum dia. Yalah, depan-depan orang mah janganlah tolak macam tu, saya malu. Saya tak nak pergi rumah dia. Akhir sekali, ikut kata bini dia, anak saudara yang betul. Tak pergi ziarah pak saudara dia sakit, ayah saya. Saya tahu. Bila dia tak pergi ziarah, apa kata anak ni, sepupu ni? Kita kata, sepupu kan? Apa kata, kau sebelagak ayah aku sakit, kau tak nak ziarah. Itu pak saudara kau. Dia tak nak salam dengan bini aku. Dia tak salam tu sebab dia haram. Sebab dia tak salam. Haram pun haram lah. Tapi anak saudara bukan boleh nikah dengan dia pun. Aku ada dia tu. Lah, hukum tidak macam tu. Hukum kata tak boleh, tak boleh. Aku tak nak pergi ziarah. Sudah tak nak ziarah. Aku bukan minta berah kau. Dah, sepupu dah jadi berantakan pula. Nampak tak? Sebab tak faham agama. Seorang je faham, yang lain tak faham. Sebab tu bila orang mengajar, kena orang ramai dengar. Barulah yang sepupu dia faham. Rupanya tak boleh nak solo tangan ke pak saudara sabit ni. Baru dia tahu. Baru dia tak holo. Bila dia holo, susah. Kita orang besar, YB yang berhormat, kita pergi holo. Rakyat holo tangan nak salam. Kita pun holo tangan. Yang perempuan pun akan holo sambut juga. Haram lah, sepanjang-panjang tu haram semua. Kita yang kita adah. Kita je kita ada tangan. Kenapa? Yang laki duduk sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Okey, yang belah kanan laki semua. YB suami dia lah belah kanan. Isteri lagi lah belah kiri. Yang kau duduk gatai apa, pergi kiri kanan salam. Buat apa? Sebab kau tak faham agama. Rakyat tak faham agama, pemimpin tak faham agama, rosak habis. Itulah rosak dia. Itu punca dia. Kalau orang faham agama, senang. Sebab tu saya kata PKP pun beruntung juga 2 tahun orang tak berdosa bak salam. Dan nak kita holo je tak sambut. Mak kita sendiri pun tak sambut tangan kita. Lah, holo tangan. Tak boleh. Kau bawa balik kau COVID lah. Kau COVID tak boleh. Mak kita. Lah, kata COVID. Geram tu peluk dia. Lemah pada muka. Lah, saya kali kata tak boleh. Saya pergi peluk ya. Peluk. Tak apa mak. Mati dua-dua mati. Sama-sama masuk kubur. Takut sangat kau COVID lah. Contohnya gitulah. Tapi puncanya isteri, anak-anak yang menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebinasaan itu berpunca daripada kalau ia tidak memiliki isteri dan anak, maka kebinasaan mungkin datang daripada kedua ibu bapanya yang macam tadi, yang tak faham agama tadi ya. Kata alah salam dah. Sepupu je gitu, kata mak kita pula. Dia tak faham. Tak boleh mak, dia pupu. Sepupu kecil mula kau telanjang mana? Dulu kecil, sekarang dah besar. Dah besar panjang apa sekarang? Mana gelap ni? No name mention. Dan maksudnya kebinasaan juga daripada kejahilan. Puncanya kejahilan. Ibu bapa kita jahil, isteri anak-anak kita jahil, dan kita pun ikut kehendak mereka. Maka wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu kepada seorang kerana mengikut kehendak isteri dan anak-anak atau orang tuanya atau keluarganya tujuannya? Lalu Nabi SAW menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya, maka ketika itu lalu ia terpaksa menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasan, dia akan menghancurkan dirinya. Dia beritahu lah isterinya nak itu, mak dia nak apa ni, nak welfare, dia kerja khani je, macam mana nak?
Isteri mula-mula minta, bang, kita dah pakai C20 dah lama dah bang, anak 7 orang. Jadi apa kata kita tukar kepada welfare lah bang. Tok lelaki gaji 1,500, tolak tinggal 500 je bersih. Nak pakai welfare 500 tayar saja je. Sebulan 500, welfare mahal, beratus-ratus ribu. Tapi bila sebut pada suami pula mikir macam mana dapat welfare Aku pula kerja APMM. Kebetulan pula Cina tu pula lesen kapal dia dah mampus. Boleh ada jalan ni. Setiap bulan aku ambil 500. Sebulan, setahun aku dapat 6,000. Sikit sangat. Ambil Tuhan 50,000. Dan kita fikir untuk welfare ni. Itulah punca dia. Itu punca dia. Sebab tu isteri yang baik jangan minta sesuatu dengan suami yang tak mampu suami nak berikan. Sama ada zahir ataupun batin. Jangan tu, abang saya 50,000 sebulan. Bang, nak welfare? Bang, nak ni. Suami ni, walaupun dia tak mampu, dia akan marah. Alah awak ni, mata duit tan sungguh, ngada-ngada lah. Waktu yang sama, dia akan cari jalan tau. Dia akan ikhtiar sebab kita ketua. Segan, malu lah. Bini minta, anak minta, tak boleh bagi. Kita pun usaha-usaha, rupanya ada jalan. Ketika tu syaitan kata, kau ingat tak Cina dulu kat Sedili tu, yang bot dia tu, yang kau tarik tu. Halo Angka, macam mana? Itu macam masih lagi lah. Kacau lah maritim sini. Tak apa. You kasih nombor bot itu kapal? Okey, settle. Aku settle lah. 10% untuk kau. Tak tahu tak apa. Dapat maklumat, dapat ni, hancur. Kita kata apa lah Ustaz, orang besar pun buat, nak cerita kat tuan-tuan. Orang besar dia ada kabel lagi besar. Dia ada kawan SPRM. Dia ada kawan ni, dia boleh bantu dia. Kita orang kecil je. Kau ada siapa? Kau ambil 3,000. Kau ada siapa yang melamatkan 3,000 kau? Melainkan tanda tangan berhenti je kau dapat. Kau jangan jadi bodoh lah setakat 3,000. 3,000 selama ni kau dapat sebulan. Ini sekali dam dia bagi 30,000 untuk 10 bulan je pun. Kau senang 10 bulan tapi kau akan susah selepas berhenti seumur hidup kalau umur kau panjang. Fikir banyak-banyak. Kau jangan nampak orang besar, hak luar, hak jahat. Jangan nampak yang tu. Dia selamat tak semestinya tupai itu boleh melompat setiap hari dia selamat. Kadang-kadang dia licin tiang elektrik tu, kabel tu jatuh berlombok mampu kerah. Aku jangan. Hak anak-anak ni, hak tak pandai melompat biasanya. Hak licin berlebok jatuh ni. Jangan sekali-kali nak try, nak cuba. Yang lain selamat tak apa. Dia ada kabel yang boleh menyelamatkan dia. Kita tak ada kabel, tak payah. Buang masa je. Setakat 3,000, 30,000 bagi tu. Sekali bagi untuk 10 bulan je pun. Senang. Lepas tu, yang ni kita sampai pencen, sampai umur 60 dapat 3,000. Tahun lepas 3,300. Tahun lepas sekali 3,500. Naik. Sampai kita nak pencen nanti ada dah. Jadilah dia jadi 7,000. Ambil 60%, dapatlah kita 4,000. Tapi kalau dah kau kena penjara, kena berhenti, kena sebat, mana kau nak duduk? Tak ada. Satu malu, satu macam-macam benda akan berlaku. Sebab tu kalau kita faham agama, insya-Allah kita akan selamat. Yang dah buat, yang terbuat dan sebagainya, kat seorang tak ada dah buat. Tolong bagi tahu kawan-kawan skot kita, jangan cuba sekali. Jangan sesekali. Sekali mencuba benda yang tak baik, yang akan seronok. Sebab kita tak ada apa usaha, just begitu cakap sikit, ugut sikit, dapat. Selalu makan free, makan percuma, kita akan senang. Seronok. Macam itulah dalam keadaan benda yang tak baik dan tak elok. Jadi kita balik semula kepada ajaran agama, insya-Allah kita akan selamat dunia dan juga akhirat. Bau patin dah, wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu satu hadis dan akan sambung nanti hadis yang ke-14 ke-15. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad وعلى وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه